Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca doa sebelum memulakan kelas pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aghnina bil hilm وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang pelajaran fiqh, tajuk munakahat. Okey. Jadi ustaz akan terangkan tajuk tentang munakahat pada semua pada hari ini. Okey, baik. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, pelajar atau murid dapat menyatakan pengertian nikah. Kena tahu apa itu pengertian nikah. Yang kedua, pelajar dapat membaca dalil dan hukum nikah. Yang ketiga, pelajar dapat menyebut hikmah nikah. Baik, kita pergi kepada pengertian nikah. Pengertian nikah, nikah dari segi syarak ialah satu akad yang menghalalkan hubungan jenis istimta'. Istimta' dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu, berseronok di antara lelaki dan perempuan dengan syarat tertentu. Maksudnya, apabila seorang lelaki berkenan kepada seorang perempuan dan lelaki tersebut ingin mendapatkan perempuan tersebut, maka Islam membenarkan dengan syarat melalui jalan pernikahan. Islam bagi lelaki suka kepada perempuan dengan syarat melalui pernikahan. Ini cara dia. Seterusnya, dari mana Allah Subhanahu Wa Taala benarkan ataupun Islam benarkan lelaki suka perempuan ni? Melalui ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ketiga. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Maksudnya, dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja atau pakailah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah supaya kamu tidak melakukan kezaliman. Dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala benarkan kepada kita untuk bernikah antara lelaki dan perempuan. Okey, baik. Seterusnya kita pergi ke hukum nikah. Baik, hukum nikah
ada 5. Hukum nikah ada 5. Yang asalnya adalah hukum harus. Hukum nikah, asal bagi hukum nikah adalah harus. Maka hukum harus tersebut boleh bertukar mengikut keadaan seseorang tersebut. Okay, yang pertama kita tengok hukum nikah boleh jadi sunat. Kita tengok apa keadaan hukum nikah menjadi sunat. Orang itu berhajat kepadanya, iaitu kepada seorang perempuan, serta cukup perbelanjaan termasuk nafkah dan lain-lain. Hukum ini menjadi sunat apabila seorang lelaki mempunyai duit yang cukup, rumah yang cukup, harta yang cukup untuk bagi nafkah kepada perempuan tersebut. Tapi lelaki tersebut tidak terdesak untuk berkahwin. Jadi hukum terhadap lelaki tersebut adalah sunat. Kita tengok pula hukum yang kedua, hukum wajib. Hukum wajib, orang yang cukup perbelanjaan dan takut akan terdorong kepada kejahatan zina. Macam tadi, seorang lelaki yang cukup hartanya, cukup ada rumah, ada segala kelengkapan yang boleh bagi nafkah kepada seorang perempuan, tetapi dia terdesak nak kahwin. Dia takut dia melakukan maksiat sebelum kahwin, maka hukum ke atas lelaki tersebut adalah wajib. Kita tengok pula hukum yang seterusnya, makruh. Keadaan dia bagaimana? Keadaan dia apabila orang yang tidak mampu memberi nafkah atau orang yang tidak berhajat kepada perkahwinan, seperti tidak ada keinginan nafsu, sama ada disebabkan oleh faktor semula jadi atau perkara mendatang umpama penyakit. Okey, makruh ni apabila seorang lelaki mempunyai penyakit. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor diri dia tidak ada keinginan kepada seorang perempuan. Maka hukum bagi lelaki tersebut makruh untuk dia bernikah. Walaupun orang paksa dia suruh bernikah, tetapi dia tidak ada keinginan terhadap perempuan tersebut, maka hukum nikah jatuh kepada makruh. Hukum yang terakhir, boleh sama-sama kita tengok. Yang terakhir adalah haram. Bagaimana keadaannya? Orang yang tidak berniat untuk menyakiti perempuan yang dikahwini. Seorang lelaki ada niat untuk menyakiti perempuan tersebut apabila mereka bernikah, maka pernikahan tersebut menjadi haram. Tak kiralah apa-apa yang boleh menyakiti perempuan tersebut, termasuklah duit lelaki tersebut tak ada, tidak mampu menanggung nafkah tersebut, ataupun dia ada niat untuk buat khianat kepada isteri dia, maka hukum dia haram. Baik, kita pergi ke slide seterusnya. Tajuk ini merupakan dan menerangkan kepada kita perempuan yang haram dikahwini disebabkan nasab. Yang pertama, anak dan cucu perempuan seterusnya hingga ke bawah. Okey, baik. Sebelum Ustaz terangkan satu-satu, Ustaz terangkan apa itu nasab. Nasab itu adalah jalur keturunan kita yang berkaitan dengan darah daging kita. Seperti ayah kita, mak kita, adik-beradik kita, atuk, nenek dan sebagainya yang berkaitan dengan kita. Okey, kita masuk. Perempuan yang haram dikahwini disebabkan nasab. Yang pertama, anak dan cucu perempuan seterusnya hingga ke bawah. Okey. Contoh, kalau kita ada anak, kalau kita ada cucu perempuan sampailah ke bawah, cicit ke dan sebagainya, maka haram untuk kita berkahwin disebabkan nasab. Yang kedua, ibu dan nenek, ibu dari bapa dan seterusnya hingga ke atas. Maksudnya kita haram berkahwin dengan ibu kita, kita haram berkahwin dengan nenek kita haram berkahwin dengan nenek
dari ibu, nenek daripada bapa. Maksudnya ayah, maksudnya ibu kepada ayah kita, nenek lah, senang kata nenek. Dan ke atas moyang sehinggalah ke atas buyut, maka haram untuk kita berkahwin. Yang ketiga, saudara perempuan dari bapa. Senang kata makcik kita, sebelah ayah kita, haram untuk kita berkahwin. Yang keempat, saudara perempuan seibu, sebapa atau seibu. Maksudnya senang kata makcik. Makcik kita ataupun makcik sebelah ayah kita, makcik sebelah ibu kita, sebapa ke, mak lain-lain ke, ataupun mak sama bapa lain-lain ke, maka haram untuk kita berkahwin. Senang kata, poin kat sini adalah makcik yang mempunyai pertalian darah dengan ayah kita atau mak kita. Seterusnya yang kelima, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya. Poin kat sini Ustaz nak kata anak buah kita. Kita ada adik, kita ada adik perempuan ataupun kakak, dan mereka berkahwin, dapat anak perempuan. Maka haram untuk kita berkahwin dengan anak perempuan mereka. Nak kata anak buah perempuan. Seterusnya, anak perempuan dari saudara lelaki dan seterusnya. Sama juga, kita ada adik lelaki atau kita ada abang. Kemudian mereka dapat anak perempuan, haram untuk kita berkahwin. Senang kata, poin yang ringkas, anak buah kita lah yang mempunyai pertalian, haram untuk kita berkahwin. Saudara yang terakhir, saudara perempuan dari ibu. Macam tadi juga, iaitu makcik. Kita lah, makcik tu kakak mak kita ke, adik mak kita ke, maka haram untuk kita berkahwin disebabkan nasab. Okey, baik. Kita pergi ke slide seterusnya. Perempuan yang haram dikahwini disebabkan penyusuan. Senang kata, kita dengan seorang perempuan tu sama-sama menyusu dengan mak kita. Disebabkan pertalian penyusuan tersebut, maka haram untuk kita berkahwin. Yang pertama, anak dan cucu perempuan seterusnya hingga ke bawah. Okey, kita ada ibu susuan, contoh kita ada ibu susuan. Anaknya dan cucunya haram untuk kita berkahwin sebab kita menyusu dengan ibu susuan kita. Maka yang berkaitan dengan ibu susuan, maka haram untuk kita berkahwin. Yang kedua, ibu dan nenek, ibu dari bapa dan seterusnya hingga ke atas. Okey, kita ada ibu susuan. Okey, ibu susuan kita haram untuk kita kahwin. Lepas tu ibu susuan kita ada mak. Kita panggil nenek lah. Nenek pada ibu susuan tersebut haram juga kita kahwin. Dan seterusnya, ibu dari bapa ataupun nenek. Nenek yang berkaitan dengan ibu susuan, maka haram untuk kita kahwin. Seterusnya yang ketiga, saudara perempuan dari bapa. Disebabkan ada pertalian dengan susuan, ataupun senang kata kita panggil makcik, maka haram untuk kita berkahwin. Yang keempat, saudara perempuan seibu, sebapa atau seibu. Ini sama juga yang sebelum ni, kita panggil makcik, maka haram untuk kita berkahwin. Yang kelima, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya. Ini juga merupakan haram untuk kita berkahwin. Anak buah kepada saudara susuan kita, maka haram untuk kita berkahwin. Seterusnya, anak perempuan dari saudara lelaki dan seterusnya. Ini pun sama, anak buah daripada adik-beradik lelaki, haram juga kita berkahwin.
Dan yang terakhir makcik susuan kita, maka haram untuk kita berkahwin. Okey, kita pergi ke slide yang terakhir. Okey, baik. Sebelum tu ada satu lagi. Perempuan yang haram dikahwini, muharramat disebabkan musaharah atau persemendaan. Okey, baik. Okey, Ustaz nak tanya apa itu persemendaan? Okey, kalau Ustaz tengok dalam Dewan Bahasa dan Pustaka, semenda ni dimaksud pertalian kekeluargaan yang terjalin kerana berkahwin dengan anggota sesuatu keluarga. Maksudnya kita ada pertalian dengan mereka disebabkan perkahwinan dengan mereka. Okay, contoh kalau ayah kita berkahwin dengan ibu tiri, bukan ibu kandung kita, ibu yang lain, maka kita dengan ibu tiri kita ada pertalian. Disebabkan apa? Disebabkan musaharah, persemendaan, semenda. Ni boleh tengok dalam Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, baik. Yang pertama, anak dan cucu perempuan seterusnya hingga ke bawah. Apabila ayah kita berkahwin dengan ibu tiri, maka anak hingga cucu ke bawah mereka kita haram untuk berkahwin. Contoh ibu tiri kita ada anak hasil daripada suami dia yang dulu, maka haram untuk kita berkahwin sebabkan ada pertalian dengan ayah kita mereka berkahwin. Yang kedua, ibu kepada isteri, ibu mertua. Ibu mertua, kita kahwin dengan seorang perempuan dan perempuan tersebut ada mak, ada ibu, maka haram kita berkahwin selagi mana kita ada hubungan dengan isteri kita. Yang ketiga, anak tiri apabila ibunya sudah disetubuhi. Okay, maksudnya kat sini apabila kita berkahwin dengan seorang perempuan tersebut sebelum ni dah berkahwin, selepas tu mungkin bercerai ataupun kematian suami dia, lepas tu perempuan tersebut berkahwin dengan kita dan perempuan tersebut mempunyai seorang anak perempuan, maka lepas kita berkahwin dengan ibu dia, lepas kita bersama dengan ibu dia, maka haram untuk kita berkahwin dengan anak perempuan dia ataupun anak tiri senang kata. Okey, yang seterusnya yang keempat, isteri kepada anak, iaitu menantu. Kalau kita ada anak, lepas tu anak lelaki kita berkahwin dengan seorang perempuan, maka jadilah dia menjadi seorang menantu. Maka selagi mana ada pertalian, kita haram untuk berkahwin dengan menantu itu. Yang terakhir, isteri kepada bapa. Macam tadi Ustaz bagi tahu, kalau ayah kita berkahwin dengan seorang perempuan, iaitu ibu tiri kita, bukan ibu kandung, maka haram untuk kita berkahwin selagi mana hubungan mereka masih berlangsung. Okey, yang terakhir, hikmah perkahwinan. Yang pertama, memenuhi fitrah dan naluri manusia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ciptakan manusia ni begitu cantik, iaitu mereka berpasang-pasangan, dan naluri mereka seorang lelaki suka kepada seorang perempuan dan seorang perempuan suka kepada lelaki. Ini fitrah yang Allah jadikan. Yang luar fitrah apabila seorang lelaki berkahwin dengan lelaki, perempuan berkahwin dengan perempuan, itu merupakan luar fitrah yang Allah jadikan kita sebagai manusia. Yang kedua, melahirkan keturunan yang soleh dan solehah. Sebab bernikah ni, dengan pernikahan ni kita nak melahirkan keluarga yang soleh, solehah, anak yang soleh, solehah. Maka itu yang kita nakkan. Sebab apa Ustaz kata melahirkan keturunan yang soleh dan solehah? Cuba fikir, apabila kita sudah mati, maka
doa anak yang soleh dan solehah ni dapat membantu kita di alam kubur dan di akhirat. Orang kata inilah bonus apabila orang yang dah kahwin. Kita ada anak, anak itu soleh, selalu mendoakan kita sebagai ibu bapa, maka kita menjadi ataupun kita mendapat bantuan daripada hasil daripada doa tersebut. Siapa tak nak? Semua nak anak yang soleh, solehah. Yang ketiga, mewujudkan ketenteraman jiwa serta ketenangan rohani. Biasa kalau sebelum kahwin ni banyak perkara-perkara yang kita langgar. Kalau kita suka pada seorang perempuan atau perempuan suka seorang lelaki, kita mesti nakkan dia, mesti kita nak rapat dengan dia. Jadi hati tak tenteram lah. Kalau kita contoh kita tak jumpa dia, hati kita tak tenteram. Tapi kalau kita dah kahwin, kita boleh jumpa tiap-tiap hari. Maka hati kita boleh tenteram dan kita boleh fokus kepada kerja kita dan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hikmah pernikahan. Yang keempat, memelihara akhlak daripada maksiat. Kebiasaannya apabila kita sudah berkahwin, insya-Allah akhlak kita akan terpelihara daripada melakukan maksiat. Sebab kita ada isteri, kita ada anak-anak kita, kita ada keluarga yang besar, maka kita akan merasa malu untuk kita melakukan maksiat. Yang terakhir, meluaskan persaudaraan dan bekerjasama dalam masyarakat. Kalau dah berkahwin, banyaklah orang yang kita kena berkenalan antara satu sama lain dan kita duduk dalam bermasyarakat, kenal orang sana, kenal orang sini. Sebab apa? Sebab ada pertanian. Ini merupakan hikmah perkahwinan. Dan yang terakhir, sekian, terima kasih. Itu saja penerangan Ustaz tentang munakahat. Jadi lepas ni Ustaz akan sharekan link kuis. Semua boleh tengok dalam rakaman YouTube. Kalau tak sempat tengok tak sempat masuk kelas Zoom, boleh tengok kelas YouTube. Dan boleh tengok kat description, Ustaz akan share link kuis tersebut. Itu saja penerangan daripada Ustaz pada hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Maka sama-sama kita tutup kelas kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.